Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat Ramadan dan selamat berpuasa kepada kita punya partisipan yang menyambut bulan Ramadan. Okey, apa khabar Encik Zafri? Alhamdulillah saya sihat. So Syaz, hai, bertemu lagi kita. Bertemu lagi kita hari ini. Yeah. Okey, buat pengetahuan semua, ini merupakan webinar kita ICM series iaitu Islamic Capital Market. Okey, webinar series ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh Livechat. So pada hari ini tajuk webinar kita yang bertajuk penguasaan pembacaan isyarat dengan perubahan harga menggunakan reversal pattern. So terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian anda semua untuk meluangkan masa dalam menyertai webinar kita pada malam ini. Semoga banyak input yang anda akan perolehi daripada sesi ini. So sebelum itu izinkan saya membaca disclaimer terlebih dahulu. Webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan atau info untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian jual beli yang dilakukan. Okey, mari kita kenal latar belakang kita punya speaker pada malam ini iaitu Encik Zafri Azizan. Encik Zafri Azizan merupakan co-founder untuk Lami International and Lami Academy, dan beliau mempunyai pengalaman dalam trading sejak 2014 dan beliau selalu aktif dalam Facebook Live, dan beliau mempunyai tontonan Facebook Live sebanyak 340,000 tontonan. Kira banyak tu famous. Bolehlah. So siapa yang kenal Encik Zafri, bolehlah cakap hello Encik Zafri. Hai, assalamualaikum guys. Hai semua. Apa khabar? Okay. Macam mana trading hari ni? Korang punya trading sepanjang bulan Ramadan? Okay ke okay? Encik Zafri, Syaz pas webinar kepada Encik Zafri, okay? Alright, thank you so much Syaz. Alright, okay. So Alhamdulillah. Alright, so Assalamualaikum semua. Okay, so pertama kali, so apa yang saya nak cakap adalah berdarah. Okay, tak apa. Okay, first kali yang saya nak cakap adalah tentang saya nak panjatkan syukurlah kehadrat Ilahi sebab kita dipertemukan pada sesi kita pada malam ini. Alright, so untuk pengetahuan korang, sesi bursa ni merupakan setiap minggu tak silap kita memang ada ICM Capital ni ataupun Islamic Capital Marketing. So Islamic Capital Marketing ni boleh dikatakan actively kita ada jemput ramai orang yang untuk memberi korang knowledge di dalam trading ni lah. Okay, alright. Okay, cantik, alhamdulillah, raya dengan GUS, alhamdulillah. Okay, so berapa ramai yang dalam sini, okay, saya nak tanya dulu berapa ramai yang dalam sini pengalaman trading dia di bawah setahun, ada tak? Okay, ada tak pengalaman trading di bawah setahun? Kalau ada, boleh angkat tangan say I. Okay, ada. Alright, di bawah setahun. Okay, alright. So berapa ramai yang dekat sini? Of course lah, lebih ramai yang above setahun kan. Okay, kita nak bagi tahu satu benda. Okay, apa technical tools yang korang gunakan? Boleh tak korang share? Boleh tak korang share dekat dalam? Satu hari, baru sehari trade. Wow, amazing. Okay, MACD, BB, candlestick, volume, okay, RSI, technique hopefully. Alright, hopefully lah kan, hopefully. Okay, BOD setup, fresh breakout, tips, MA, harmonic. Wow, Tuan Ashar. Oh, Tuan Ashar, hi. Okay, thank you so much sebab join kita punya session malam ni. Alright, okay, so berapa ramai yang familiar dengan chart pattern sebenarnya? Ada yang familiar tak? Mungkin ramai yang familiar sebenarnya, tapi dia mungkin masih terpinga-pinga, masih nak mencari-cari lagi sebenarnya. Apa perkara yang macam mana aku nak plot macam mana aku nak ni macam mana aku nak tu Sometimes, kadang-kadang apa yang berlaku sebenarnya masa dia masuk dekat dalam chart pattern ni adalah mungkin dia cuba plot, betul, kita faham. Mungkin cara dia plot tu dah betul, tapi terkena pula masa market yang tak senang cerita, kita kena sentiasa expect lah yang market akan sentiasa against us, alright? Terkena pula pada dia tengah lukis tu, benda tu tak menjadi pula. Ada tak pernah experience benda tu? Dia dah buat ni, analisis dia, buat itu semua benda, alright?
tiba-tiba tak menjadi. Alright? Okay, itu yang selalu berlaku lah. Alright? Betul. Sebab tu sebenarnya apa-apa benda semua, okay, apa-apa benda yang berlaku pun, even though apa yang kita buat, sangat penting untuk kita jaga trading plan ataupun money management. Alright? Betul. Trading plan, betul. Selalu dah. That's why, kenapa? Okay, tentang chart pattern ni, ada yang tahu tak chart pattern? Berapa banyak chart pattern yang ada sebenarnya? Dan kalau korang nampak chart pattern tu sebenarnya, apa yang bermain dalam fikiran korang? Boleh tak korang share sebenarnya? Alright? Saya nak bagi tahu kita punya session ni sebenarnya, okay, saya nak bagi tahu mungkin kita punya penyampaian pada malam ni agak berbeza sedikit daripada apa yang korang dah experience daripada sebelum ni, sebab penyampaian kita lebih kepada kita cuba nak sampaikan dengan bahasa yang mudah sebenarnya. Mungkin ada sesetengah bahasa yang saya gunakan ni boleh dikatakan bahasa yang mudah lah. Kita tak gunakan bahasa yang bombastik sangat, okay, sebab kita nak kalau boleh dalam event ni sebenarnya kita nak bagi tahu tentang adult learning process. Benda ni 70, 20 dan 10. Right? Which is daripada 10% ni adalah benda yang kita belajar pada malam ni. Right? Benda yang kita belajar pada malam ni cuma 10% je. Okay? Lepas tu 20% pula adalah daripada idea. Okay? Apa yang kita dapat. Maksudnya kita dah belajar, apa yang kita dapat. Itu 20%. That's why kenapa bila kita habis session ni nanti, okay, kita dah habis session nanti, kita ada sesi soal jawab. So please stay. Okay? So korang kena dapatkan lagi 20%. Lagi 70%, ada yang tahu tak? Apa benda? Okay, alright. Doji dan reverse hammer, betul? Itu pun reversal juga. Ada dua jenis chart pattern, continuation dan reversal, betul. Alright. So pada malam ni kita akan sentuh lebih kepada reversal. Reversal saya akan go through sedikit, tapi malam ni kita akan fokus satu saja. Okay, kita akan fokus satu je, sebab kalau kita nak fokus terlalu banyak, okay, sebab kita lebih kepada practical kan, kita lebih kepada kita nak memberi korang exercise sebenarnya. So okay, betul, latihan, practice. 70% is practice, practice dan practice. Tahu tak setiap sehari, okay, saya nak bagi satu tips sebelum kita nak start, boleh tak? Ada yang nak tak? Ada yang nak tak tips? Ada tak nak tips? Nak? Okay, tak ramai yang nak ni, tak apalah. Okay, taklah gurau-gurau. Okay, tips dia adalah setiap hari korang kena practice sekurang-kurangnya 5. Okay, sekurang-kurangnya 5 chart ataupun 5 stocks lah, senang cerita. Kita cerita tentang saham kan. Okay, 5 stocks sebenarnya. Sekurang-kurangnya 5 stocks. Rasa-rasa 5 stocks tu untuk kita practice susah ke? Senang ke senang? Senang ke senang? Boleh tak jawab? Senang? Senang kan? 5, senang, easy peasy. Okay, kalau macam tu 10 lah. Okay, taklah gurau-gurau. Okay, mungkin bagi orang ada yang dia baru belajar, mungkin agak sedikit membingungkan bagi dia. Okay, percaya cakap saya. Okay, ini tips dia. Kalau tak mampu buat 5, boleh buat 10. Okay, tak mampu buat 5, buat 10. Okay, tak mampu buat 10, buat 15. Alright? Okay, yang tak kerja. Okay, yang kerja pun it's okay, kita boleh practice. Sebab the point is kita kena practice dan practice. Sebab tak guna kalau kita ada ilmu tu tapi kita tak amalkan. Alright? Okay, so siapa dah ready? Siapa dah ready? Dah ready boleh tolong komen dah ready dekat dalam. Okay, dah ready ke dah ready ni? Alright, okay, dah ready. Okay, so saya nak cerita sedikit tentang chart pattern ni sebenarnya. Ramai orang sebenarnya dia tentang chart pattern ni, dia memang tahu chart pattern ni merupakan reversal. Okay, contoh kita ambil reversal lah Kita ambil contoh reversal. Tapi sebenarnya dia tak tahu di dalam reversal tu ada banyak emotion ataupun kita panggil sebagai trading plan. Alright, so itu kepentingan reversal ni merupakan dia boleh memberi kita sign yang awal lah sebenarnya. Sometimes apa yang berlaku dekat dalam trader, okay, saya nak cerita sikit lah. Apa yang berlaku dekat dalam trader ni sebenarnya adalah dia ada masalah ni. Dia ada masalah, dia tak tahu market tu tengah berada dalam keadaan uptrend ke, downtrend ke, apa ke semua benda. Mungkin dia tahu downtrend, mungkin ada yang saya nampak dekat dalam ni kan, dia gunakan trend line, contoh. Dia gunakan trend line. Lepas tu dia tak faham sebenarnya. Memang dia nampak market tengah berada dalam keadaan downtrend, contoh. Tapi masa tengah downtrend tu sebenarnya ada probability sebenarnya. Ada kemungkinan besar sebenarnya ada banyak chart pattern dekat dalam ataupun reversal pattern. Dan daripada reversal pattern tu lah kita cuba nak menangkap sebenarnya. Okay, sebab benda yang paling penting, take note benda ni. Benda yang paling penting adalah kita kena be prepared. Okay, kita kena cari entry point yang orang kata sesuai lah.
Okay, sebab bukannya dia ada banyak lah sebenarnya. Okay, kalau kita nak sembang mungkin pukul 10, pukul 11 baru kita habis. Alright. So okay, so semua dah ready? Double bottom. Okay, triple bottom. Betul. Double bottom, triple bottom. Alright, sebagai contoh. Alright. So okay, so jom kita tengok apa yang kita nak share pada malam ni. Alright. Okay, dapat nampak skrin tak? Kalau dapat nampak skrin, boleh tolong komen dapat nampak. Okay, kejap Nampak? Okay, nampak slide Bukan nampak benda lain Okay, alright. So okay, malam ni kita nak cerita tentang reversal pattern. Okay, batang lilin Jepun. Betul, itu pun salah satu reversal pattern sebenarnya. Alright, okay. Saya nak share sikit Apa tu reversal pattern sebenarnya? Okay, reversal pattern ni merupakan salah satu pattern yang terbentuklah, senang cerita. Benda yang terbentuk daripada satu pergerakan. Bermaksud di sini daripada satu pergerakan kepada satu pergerakan. So kepada siapa yang familiar ataupun yang baru faham tentang cara kita nak baca graf ataupun chart ni, okay, most of the time orang panggil graf kan. So apa yang kita faham sebenarnya, market ni dia ada 3 arah sebenarnya. Okay, daripada uptrend, flat ataupun sideways, atau downtrend, flat atau sideways, atau lepas tu yang ketiga adalah uptrend. Okay, so itu 3 jenis 3 jenis arah lah. Alright. So chart pattern ni pentinglah sebenarnya. So saya nak tunjukkan sedikit tentang kronologi dia. Alright, kronologi dia macam ni. So bila market tengah berada dalam keadaan downtrend, alright, and then bila kita nampak chart pattern je, so itu dah bagi kita sign sebenarnya yang market akan berubah kepada uptrend. Dan kronologi yang kedua pula adalah sama juga, masa market tengah berada dalam keadaan uptrend, okay, uptrend, dia naik, pam, kita akan nampak satu reversal pattern yang menunjukkan yang harga boleh berubah kepada downtrend. So agak-agak, okay, kalau kita nampak dekat kronologi yang kedua ni, apa yang kita akan buat? Masa market tengah uptrend kan, kita nampak pula ada reversal pattern. Boleh tak korang share? Apa yang korang akan buat kalau korang nampak reversal pattern ni? Clear position, sell, betul. Alright, itu kita punya decision making yang kita boleh buat. Take profit, betul. Itu salah satu contoh dia. Cut loss. Cut loss pun boleh jugalah. Okay, cut loss pun boleh. Lari, betul. Alright. Okay, thank you so much. Okay, so apa kepentingan reversal pattern dalam untuk kita membina trading berjaya? Sebab nak bagi tahu korang sebenarnya, bila kita nak apa ni? Kita nak belajar ni sometimes, okay, untuk kita trade lah, especially kan, untuk kita trade ni sangat penting sebenarnya untuk kita bina trading yang berjaya. Sebab mungkin kita tak boleh, mungkin kita tak akan profit selalu, tapi at least kalau kita loss pun, kita dapat kawal risiko loss tu. At least orang kata, sekali kita loss kecil, at least kita boleh cuba berkali-kali. Alright, itu sebagai contoh dia. Alright, so kepentingan dia adalah yang pertama, okay, salah satu dia adalah untuk mengelak daripada kita terbeli di kawasan yang berisiko tinggi. Pernah tak experience benda ni? Kita terbeli, mungkin contoh korang, yalah kita terlalu banyak hoax kan, terlalu banyak sebagai contoh lah, terlalu banyak grup Telegram lah sebagai contoh kan. So bila kita nampak market tengah berada dalam keadaan memang naik gila-gila, kondo contoh. Alright, so mungkin kita nampak masa dia tengah kondo, kita nampak macam, ada nampak reversal pattern lah. So mungkin decision dia kita boleh berjaga-jaga sebagai contoh. Mungkin kalau kita cuba nak masuk pun, at least kita dah bersedia. Okay, ingat cakap saya, point dia adalah bersedia. Macam contoh kan, kita ada banyak bermacam-macam method sebenarnya. Bermacam-macam method. Ada sometimes orang, dia nak masuk dekat kondo. Okay, kondo lah macam Puan Yuti kan, cakap. Dia nak masuk dekat kondo. Okay, dia nak masuk dekat kondo tapi mungkin ada reason dia kenapa dia nak masuk. Mungkin disebabkan oleh dia cuba nak buy on breakout sebagai contoh. Right? Tapi at least, mungkin bila dia nampak reversal pattern dah occur kan, dah keluar. Dan bila dia nampak, mungkin dia rasa macam, okay tak apa, aku nak cuba buy on breakout juga. Tapi let's say kalau tak menjadi, aku akan cuba cut loss di bawah. Sebab instead of kita masuk buta-buta, okay, adalah penting untuk kita nampak dan kita bersedia. Alright? So itu yang pertama. Boleh tangkap so far? Dapat tangkap so far? Kalau dapat tangkap, boleh tolong komen dapat dekat dalam. Okay, thank you so much. Alright, thank you so much. Okay. Alright, yang kedua pula adalah untuk mengelakkan kita daripada terjual awal. Okay, untuk mengelakkan kita daripada terjual awal. Okay, sometimes false breakout lah sebagai contoh kan. Okay, terjual awal ni macam mana? Okay, terjual awal ni sebagai satu contoh yang macam
masa market tengah berada dalam keadaan downtrend kan. Market tengah berada dalam keadaan downtrend lah, downtrend contoh. Okay, kita mungkin contoh kita cuba nak cut loss sebagai contoh kan. Aku nak cut loss lah. Mungkin time tu kita punya range kita punya cut loss mungkin lebih kurang dalam 5% je contoh kan, 5%. Tiba-tiba kita nampak masa market tengah jatuh ni kan, dah jatuh, kita pun dah macam emosi dah. Padahal time tu kita punya loss baru dalam kecil je, tak besar mana pun. Tiba-tiba kita nampak ada chart pattern ataupun kita panggil sebagai reversal pattern kita nampak yang memberi kita kemungkinan yang market akan berubah arah. So itulah sebagai satu contoh dia kenapa ramai orang dia terjual awal. Satu sebab dia tak sabar lah. Tak sabar tu lain cerita lah. Ini salah satu dia sebab dia tak tahu. Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. So bila at least kita nampak reversal pattern tu, at least dia dah bagi kita macam keyakinan sebenarnya. Dia bagi kita keyakinan, aku yakin market akan berubah arah lepas ni. So it's okay untuk aku still hold lagi aku punya loss tu lebih kurang dalam, mungkin dia akan go sampai 7% je, ataupun mungkin kalau semakin jatuh lagi, then aku akan cut loss di area mungkin 10% sebagai contoh, right? So itu yang kedua lah kepentingan dia. Alright, so yang ketiga pula, saya terkena dengan ground floor sebelum dia naik. Mungkin banyak benda lagi lah kita kena belajar. But it's okay Tuan Muhammad, it's okay benda tu sebab kadang-kadang, saya nak share sikit kadang-kadang bila kita nak saya nak share sikit Alright, kadang-kadang, macam contoh kita nak dapatkan sesuatu kan, contohlah, of course lah bila kita nak trade ni sebab kita nak dapatkan keuntungan, betul? Siapa setuju? Ada tak orang trade nak rugi? Tak ada. Tak ada. Memang tak ada orang nak rugi. Tapi sebenarnya kadang-kadang kena ingat satu benda. Allah tu kadang-kadang kita doa kita nak A. Kita nak dapatkan A contoh kan. Tapi kita tak dapat A, kita dapat B. B ni mungkin contoh mungkin macam Tuan Muhammad lah. Kita kena dekat ground floor contoh kan sebelum dia naik. Mungkin Tuan Muhammad time tu nak profit tapi tiba-tiba Tuan terkeluar awal, lepas tu mungkin loss sedikit, tiba-tiba harga naik. Mungkin Allah nak bagi kita B disebabkan oleh Allah nak bagi kita B tu untuk kita dapatkan A tu nanti. So maksud dia di sini, daripada kesilapan tu lah kita kena belajar sebenarnya. So sebenarnya buat silap ni tak salah pun sebenarnya, tak salah. Jangan takut untuk buat silap sebenarnya. Alright? Tapi yang paling penting sebenarnya, ada yang nak tahu tak apa yang paling penting? Dari kesilapan kita belajar, dari data prep kita buat duit. Itu sebagai contoh lah, right? Apa yang penting sebenarnya kita kena sentiasa bersyukur tau. Kita kena sentiasa bersyukur sebab apa? Sebab benda tu mengajar kita sebenarnya. Benda yang kita tak pernah aware, mungkin sebelum ni ada korang belajar technical je kan. Korang tak pernah belajar tentang benda-benda yang berkaitan tentang psychological. Of course lah bila kita trade ni sangat bermain banyak dengan psychological sebenarnya. Emotion kita. Alright, so betul. So jangan ulang lagi kesilapan tu. Itu yang kita boleh belajar. So at least next time bila kita masuk dekat suatu counter tu, kita tak sabar kan contoh. Dan kita pump, kita ingat kita punya experience. Hari tu aku terkena macam ni. So aku jangan lagi buat macam ni contoh. Atau mungkin korang tak pernah experience, tapi mungkin orang lain pernah experience macam Tuan Muhammad kan. So semua orang yang join session ni nampak benda tu. So mungkin akan jadi macam pump. Hari tu masa session bursa dengan Tuan Zafri, yang handsome, yang kacak, tak gurau. Dia bagi tahu, macam ni. Alright, so itu sebagai contoh dia. Right? Boleh kita sambung? Dapat sesuatu tak? Boleh kita mula? Boleh kita sambung? Alright, kita sambung Alright, so itu yang kedua lah. Alright, so yang ketiga pula adalah untuk kita membuat keputusan trading yang sesuai dengan trader lah. Of course lah, sometimes bila kita nampak reversal pattern tu kan, mungkin ada setengah orang dia nak cuba, tentang reversal ni kita nak cuba buka dekat time frame yang besar dan kecil and so on kan. So mungkin boleh memberi kita decision yang sesuai lah. Contoh macam kita ni sesuai dengan apa? Aku short term trader contoh. So kita akan gunakan dekat time frame yang kecil. So kita nampak kita nampak reversal pattern dekat time frame yang kecil, mungkin sesuai bagi short term trader. Short term trader ni mungkin range masa dia lebih kurang dalam sehari hingga ke 2 minggu lah, lebih kurang macam tu. Right? So itu yang ketiga. Dan yang keempat pula adalah untuk kita bina trading berjaya dan kurangkan risiko kerugian besar dalam market. Alright? Dapat sesuatu tak?
Alright, so tentang reversal pattern ni ada banyak sebenarnya. So kita nak bagi tahu tentang reversal pattern ni, dia ada wedges, dia ada candlestick reversal, dia ada channel, lepas tu ada head and shoulder, and then ada double top dan juga double bottom. Ada banyak lagi lah yang lain, tapi kita akan cuba tunjukkan dekat korang je malam. Tapi pada malam ni kita tak akan go through semua Siapa boleh teka? Malam ni kita nak go through tentang apa? Malam ni kita nak go through tentang apa? Siapa boleh teka? Okay. Alright. Reversal saja, betul. Senang semua ni memang reversal lah sebenarnya. Head and shoulder. Head and shoulder bosan lah sebenarnya. Tapi bagus sebenarnya head and shoulder tu. So head and shoulder banyak terjadi masa tu inverted dekat dalam, adalah counter sebelum ni lah sebelum ni kita buat case study time tu dekat data prep masa 20%, di next dekat 20% pun lebih kurang sama. Alright. Okay, so malam ni betul, semua betul. Okay, so tapi kita akan go through nantilah. Okay, so kita akan go through dekat dalam double bottom. Okay, alright. Kita akan fokuskan pada malam ini kepada reversal pattern double bottom. Alright. Okay. Ada yang familiar tak dengan double bottom ni? Okay, mungkin ada yang tahu double bottom tapi tak faham macam mana kita nak plot. Mungkin dia tak faham macam mana movement dia sebenarnya. Ataupun mungkin dia tahu tapi dia tak tahu trading plan. Okay, dia tak tahu kalau aku nampak double bottom ni apalah aku nak buat, mana aku nak buy, okay, mana aku nak tu, mana aku nak ni. Okay, buy on breakout, neckline, betul, tahu tapi nak belajar lagi. Thank you so much Puan Rohana. Okay, Puan Rohana kita punya first class circle double V, macam A, macam battery. Alright, okay, alright. So saya nak share sedikit movement double bottom ni sebenarnya. Okay, double bottom ni salah satu reversal lah untuk kita tengok sebenarnya market daripada downtrend, untuk kita kenal pasti sebenarnya position tu. Potensi dia untuk bergerak ke arah uptrend lah sebagai contoh. Okay, so fokus double bottom ni adalah market yang tengah berada dalam keadaan downtrend downtrend, lepas tu kita nampak double bottom, situ kita nampak yang mungkin price dia boleh melakukan reversal. Okay, ataupun untuk double bottom ni movement dia kita boleh katakan dia macam W lah. Okay, sebab dia punya pattern ni W sebenarnya, macam W. Siapa yang familiar dengan harmonik? Harmonik banyak W kan. Okay, alright. Okay, so saya nak share sedikit tentang pembinaan double bottom ni. Okay, so double bottom ni ingat cakap saya. Okay, take note benda ni. Siapa yang nak screenshot boleh screenshot pun boleh, tak masalah. Tapi siapa yang dekat YouTube apa semua boleh refer dekat YouTube nantilah juga. Alright, so double bottom ni dia bergerak daripada keadaan downtrend. Bukan ke bentuk W tu lebih kepada bentuk chart sideways. Okay, tak apa, nanti kita akan go through dekat case study Masa market tengah downtrend, alright, so lepas tu dia akan berlaku sedikit retracement retracement. Okay, so dia punya rules adalah dia ada dua bottom sebenarnya. So masa market tengah retrace dekat kali hijau tu kan, dia naik sikit, lepas tu dia form satu bottom. Okay, bottom yang pertama, and then dia jatuh lagi, and then dia form bottom yang kedua. Ini yang kita panggil sebagai double bottom sebenarnya. Dia ada lagi lah triple bottom, quadruple bottom, banyak lagi. Tapi kita akan fokus kepada double bottom je. Sebab percaya dekat saya, kalau korang dapat tangkap double bottom ni sebenarnya, okay, quadruple bottom ke apa semua korang dapat tangkap sebenarnya. Right? Okay, so ini bottom yang kedua dah memberi kita first sign sebenarnya. Alright? So kita akan gunakan level ni sebagai kita punya support level. Okay? So far okay? So far okay tak? Alright. So far okay Alright, thank you so much. Okay. Lepas tu pula, di atas ni, di mana tempat dia last dia melakukan apa ni, reversal kan dekat atas ni, yang kita akan gunakan sebagai kita punya neckline. Alright, kita punya neckline. So inilah second sign of reversal probability sebenarnya. Okay. Alright, and then lepas tu, masa price tengah naik semula, kita tak boleh katakan yang dia confirm lagi double bottom. Sebab, kenapa? Sebab confirmation dia kena breakthrough dekat neckline ni. Right? Dia kena breakthrough dekat line ni. Barulah kita kata dia confirm. Alright, okay. Alright. So lepas tu, masa dia dapat breakout daripada neckline ni, barulah kita dapat bagi dia confirmation yang market akan berubah arah. Okay, so far dapat tangkap tak? Memang market time ni tengah flat. Betul, market tengah flat time ni. Tapi probability dia kita memang nampak double bottom. So bila kita nampak market macam ni, memang kita dah macam okay, aku rasa memang double bottom ni. So terpulang, ada trader, right? Ada trader dia akan cuba masuk terus. Okay, tapi saya akan bagi tahu. Okay, kalau korang nampak double bottom ni, ada tak yang familiar dengan double bottom? Mana point korang yang korang akan masuk sebenarnya? Okay, mana yang korang akan masuk?
Di mana? A, B, C ataupun dah breakout baru masuk? Boleh tak share? Pecah neckline. Okay. Alright. Kenapa tak masuk dekat bawah? D. Okay. Bottom 2. Okay. Lepas breakout. Okay. Alright. Semua betul Semua betul sebenarnya. Tak confirm. Okay. Masuk bawah. Masuk support Okay. Alright. Betul. Tak ada yang salah Tak ada yang salah Cuma kita nak fokuskan kepada double bottom je malam ni. Okay. Alright. Saya nak share sedikit tentang trading plan sebelum kita nak go through dekat dalam chart Dekat dalam chart saya nak tunjukkan dekat dalam chart nanti. Alright. So suggested trading plan ni sebenarnya saya scalp, so tunggu breakout tuan. Okay, betul. Itu sebagai contoh. Untuk scalper mungkin dia nak buy on breakout sebagai contoh. Sebab mungkin bagi dia bila breakout ni sebenarnya momentum tu lebih kuat sebenarnya. Market lebih volatile sebab dia dah breakout kan. Iaitu sebagai contoh dia. So mungkin volume akan berpusu-pusu masuk sebagai contoh. Alright. Okay, tak ada yang betul, tak ada yang salah Tak ada yang salah jawapan ni, tak ada yang salah. Ada yang betul juga. Mungkin dia cuba nak buy di area support sebab ada orang trading plan dia nak buy yang support, sell resistant, buy support, sell resistant. Itu sebagai contoh. Alright. Tapi bila kita nampak double bottom, contoh kalau kita nak masuk kan sebagai contoh. Okay. Saya tunjukkan market downtrend. Alright. Lepas tu dia naik. Dia retrace. Lepas tu dia form bottom 1. Dia jatuh ke bawah, dia form bottom 2. Okay, first sign. Tapi bila kita nampak double bottom ni, kita tak akan masuk terus. Okay. Kenapa? Sebab contohlah, sebagai contoh. Yang kita takut sebenarnya, nanti saya tunjukkan dekat dalam satu case study sebenarnya dalam kronologi. Ingatkan saya nanti. Saya nak tunjukkan kenapa kita kena elakkan untuk kita buy on area support ni. Right? So sebenarnya suggested dia untuk bila kita nak gunakan double bottom ni, kita akan cuba entry dekat area neckline atas ni. Alright? And then lepas tu, di mana kita nak cut loss? Okay, ada yang nak tahu tak? Okay, kita cerita tentang trading plan kan? Of course, trading plan kita ada entry point, kita ada cut loss decision, lepas tu kita ada take profit sebagai contoh. Alright? Okay, cut loss dia pula dekat area bottom 3. Okay, dekat bottom. Okay, alright. So sini kawasan yang kita nak gunakan sebagai kita punya cut loss decision. Ada harmonic trader tak dekat dalam ni? Okay, tak. Harmonic trader dia faham lah benda ni. Okay, benda ni kita panggil sebagai bump. Alright, so sini kita akan gunakan sebagai kita punya cut loss decision. Alright, lepas tu kita nak take profit dekat atas ni. Alright, saya nak bagi tahu sikit tentang double bottom ni. Kelemahan double bottom ni adalah dia memang bagi kita entry point sebagai contoh. Dan dia bagi kita juga kita punya cut loss decision sekiranya market tak menjadi macam apa yang kita expect lah sebagai contoh. Tapi kelemahan dia adalah dia tak bagi kita di mana targeted untuk kita punya targeted price di mana kita nak take profit everything. So itu kelemahan dia. So apa yang kita boleh buat kalau kita nampak market macam ni, kita akan once dah breakout dia, kita mungkin akan cuba secure, mungkin kita akan orang panggil sebagai kita nak trailing je. Okay? Ada yang faham tak? Apa tu trailing? Ada yang faham tak? Okay, trailing. Okay, kalau short term trader boleh tak cut loss bawah RBS? Short term trader cut loss bawah resistance become support Boleh, tak ada masalah. Boleh. Pun boleh. Tuan, terangkan trailing. Okay, trailing saya akan tunjukkan dekat dalam chart nanti Alright, so kita akan tunjuk trailing stop price CP. So ini sebagai contoh suggested trading plan. Okay, so kita nak go through dekat dalam case study dululah. So ini sebagai contoh masa kita nampak market jadi macam ni, ini sebagai contoh. Sorry. Okay, masa contoh saya nak tunjukkan dekat dalam case study ni dulu sebelum kita go through dekat dalam chart. So ini sebagai contoh. Kita nampak W macam kita cerita tadi kan, double bottom ni adalah W. Kita nampak W. Okay, tapi confirmation dia belum lagi. So lepas tu apa yang berlaku? Tengok nampak. Dah naik ke atas, ada lagi double bottom. Itu sebagai contoh dia. Alright, case study yang kedua. Ini pun sebagai contoh. Kenapa kita bukan apa, kita nak elakkan sebenarnya. Kita takut kalau kita masuk di area ni, okay, dia akan semakin jatuh lagi ke bawah. Itu yang merisaukan kita sebenarnya. Alright? So ini sebagai contoh dia lah. Okay, ini untuk apa ni? Ajia, dah jalan dah pun. Alright? Okay. So, okay, saya nak tunjukkan dekat dalam chart dulu Alright, dapat nampak tak screen? Alamak. Screen saya dapat nampak tak? Dapat nampak chart tak? Chart nampak Chart okey Alright.
Saya pindahkan je, senang. Tak nampak? Cat. Okey, cat nampak Okey, alright. So saya nak tunjukkan sedikit. Kecil sedikit. Okey, tak apa. Okey, kejap Saya cuba share screen. Dekat tepi ni. Okey. Alright, nampak Saya rasa nampak kot. Okey, so movement dia adalah macam ni. Lebih kurang macam ni. Sekejap, saya tunjukkan dulu. Mana dah? Saya punya okey ni. Saya tunjukkan sekejap. Movement dia masa market tengah berada dalam keadaan downtrend dan kita nampak dia ada movement sedikit macam ni. Ini ini bottom yang kedua and lepas tu inilah expectation kita sebenarnya. So movement dia lebih kurang macam ni. Okey, jap. Okey, ini yang kita akan plot. Ini A. Ini B. Ini C. Bottom kedua lah C Lepas tu ini D. Okay, so ini expectation lah, senang cerita. Right, untuk harmonik adalah dia punya targeted price. Tapi double bottom kita tak akan share tentang benda tu lah. Alright, so ini sebagai contoh. Okay, so far. Alright, so kita nak tunjukkan korang dekat dalam mana dah. Sekejap, saya tengok. Saya tulis tadi. Okay, so kita nak tengok dekat dalam Supermax dulu lah. Memang Supermax pun sebenarnya. Okay, alright. Sekejap Sorry. Saya lupa tutup. Alright. Okay, kita nak tunjukkan dekat dalam Supermax dulu. Okay. Mana dah replay? Alright. Okay, katakan masa market time ni, kita dapat nampak kan market tengah berada dalam keadaan downtrend kan? Betul? Market tengah berada dalam keadaan downtrend. Right? Memang dengan jelas lah, dengan nyata kita nampak memang tengah downtrend. So, kita cuba tengok. Macam ni. Okay, dia masih lagi kan? Belum form apa-apa lagi. Tengok. Okay. Nampak dia dah mula memberi kita sign. Macam boleh je ni. Macam okay, belum lagi. Okay, kejap. Jatuh. Lepas tu. Okay. Sekejap, mana dah? Okay, kejap Saya terlepas. Okay, masa market tengah downtrend time ni, kita tak akan masuk dulu. Okay, kita tak akan masuk. Mungkin ada orang kata yang, mungkin sebelum ni kan, Tuan Zafri kata, masa live, healthcare nak naik. Memang kita nampak probability tu ada. Tapi kita tak cakap besok akan naik. Itu sebagai contoh. Alright, so bila kita nampak macam ni, alright, apa yang kita dapat lihat adalah, market time ni dia berada dalam keadaan downtrend dan dia form satu double bottom ni. Alright. Okay, double bottom ni dia tak semestinya dia di level sama Dia lari sedikit tak apa sebenarnya. Nanti saya akan bagi korang buku masa akhir nanti. Saya akan berikan korang di mana korang nak rujuk buku ni untuk korang punya further reading lah. Right? Saya akan bagi tajuk semua sekali. Okay, masa ni kita nampak market dia jadi macam ni. Kita nampak kan? Jadi macam ni. Okay. Yang kedua, dia dah naik, jatuh ke bawah. So, kita nampak, okay, double bottom ni. Aku firm ni. Mungkin double bottom ni. Memang aku firm ni, double bottom. Kata dia. Okay. Lepas tu, kita nak cuba sebenarnya, kita nak cuba buy on level ni. Okay, kita nak cuba buy on level ni. Dan time ni kita punya decision cut loss dekat area level ni. Alright. So far, okay. Dapat tangkap? A dan C, A, B, C. Okay, A dan C mesti sama level. Okay, untuk A dan C, dia tak semestinya kena sama level. Dia terlari sedikit tak apa. Lari sikit, okay. Lari banyak, jangan. Okay, lari banyak, jangan. Dia ada range dia sebenarnya. Okay. Supermax harga RM4 tuan. Okay, tak. Kita nak apa ni? Kita nak tengok daripada backtest. Kita nak backtest tunjukkan kat korang tu sebenarnya. Beli kat kucuk, sabar separuh dari iman. Okay, alright. Okay, alright. So, kita dapat nampak benda ni kan. Okay. Mungkin time ni kita nampak, okay, confirm ni. Aku nampak double bottom ni. Alright. So, kita cuba tengok apa yang berlaku dekat Supermax masa ni. Ini masa ni kita buat case study time tu. Kita nampak macam, boleh ni. Lepas tu ada harmonik jugalah kat dalam ni. Alright. Lepas tu apa yang berlaku? Nampak? Tengok apa yang berlaku. Okay. Apa yang berlaku time tu? Dia terus naik dan naik. Okay. Ini sebagai contoh dia lah tentang apa yang dah berlaku. So, bila kita nampak market macam ni, macam yang saya cakap tadi kan, double bottom ni, kekurangan dia tak bagi kita di mana kita nak
kita nak apa ni, kita nak apa ni orang kata, kita nak take profit, contoh kan. So, apa yang kita akan buat adalah masa market tengah macam ni kan, contoh. Okay, sebagai contoh lah. Sebagai contoh, Tuan Zafri kata hari tu kalau kena dekat level ni je time tu, lepas tu kena masuk dekat area level ni. Okay, masuk kat area level ni. Okay, so masa ni, alright, so kita gunakan time frame 1 hour kan, kita nampak ada double bottom. Contoh. So bila kita nampak benda ni, alright, so Tuan Zafri kata kena buy on breakout, kata dia. Okay, dia cubalah masuk. Tiba-tiba, pam, jatuh pula. Kita pun dah cuak. Okay, kita dah cuak. Tapi that's why kenapa saya katakan, kita punya cut loss decision dekat level ni. Dan untuk double bottom ni memang cut loss decision dia agak besar sedikit So itu kelemahan dia sedikit. So bila kita nampak double bottom ni, kalau kita nampak range kita punya loss tu besar sangat. So kalau kita rasa sanggup nak loss sebesar macam tu, boleh masuk. Kalau kita tak sanggup, jangan masuk. So kita cari pula counter yang lain. Okay, jangan gelojoh. Sabar, sabar. Okay, sabar. Alright, okay. So untuk Supermax, okay, contoh. Kita dah cuba buy di level ni kan. Okay, high risk, betul. Tapi kadang-kadang bila kita nampak double bottom, okay, dia punya apa ni, point A, point B kan. Point B dia ni ada yang kecil je dekat area level ni. So agak kurang sedikit lah kita punya cut loss. So that's why kita katakan, kalau sanggup, masuk. Tak sanggup, jangan masuk. Alright, so kita masuk, pam, dia jatuh ke bawah pula. Allah. Apa ni Tuan Zafri kata boleh naik apa semua. Okay, sabar, sabar. Okay, sabar. So, okay, kita tengok, nampak. Okay, tengok macam, jatuh lagi, pam. Jatuh, pam, naik, dan naik. So, di mana kita nak take profit sebenarnya? Ada yang tahu tak? Ada yang tahu tak benda ni? Kalau saya sebenarnya, okay, kalau saya, alright, so apa yang saya akan buat sebenarnya, masa market dia keluar dekat level ni kan, sebagai contoh, ini suggested benda yang kita selalu suggest kepada kita punya student. Saya akan kecilkan sedikit time frame, mungkin time ni kita nampak kita gunakan double bottom ni menggunakan apa ni, time frame 1 hour kan. So kita akan gunakan sedikit, kita akan kurangkan sedikit time frame ni, suggested kan. Okay, kita tak nampak apalah. So kalau saya akan cover dulu. Okay, saya akan cover dulu di level ni. Sebagai contoh. Depends. Kalau macam contoh kita nak cuba tangkap swing tu sebenarnya. Bila kita nak cuba tangkap swing adalah penting sebenarnya. Satu contoh kan, kita dah lah buy di area level ni. Boleh katakan risiko juga. Sebab kenapa? Kita punya cut loss decision ni jauh. Support level ni jauh dekat bawah ni. Alright, memang jauh. So, apa yang kita akan buat? Kita akan entry point dah kena kan? Okay, saya label color biru lah. Alright, kita label color biru. So far okay semua? Tak pening kepala sikit Alright, so apa yang saya akan buat adalah saya akan anjakkan saya punya stop limit di area level ni. Okay, stop limit color hijau lah color hijau. Hitam lah, senang. Okay, saya akan letakkan cut loss bukan cut loss. Saya punya trailing di area level ni. Kenapa? Okay, cuba tanya. Kenapa tuan? Kenapa? Ada yang nak tahu tak? Cuba komen. Cuba cerita. Ada yang nak tahu tak? Kenapa saya letak? Kenapa kan? Bagus soalan tu. Bagus. Thank you so much. Right? Sebab shadow. Kenapa? Resistant. Takut tak lepas. Ada gap up. Okay. Tak sebenarnya. Bukan tentang gap. Alright. Okay. Ini kita cerita tentang swing trader. So siapa yang memang suka dengan swing sebenarnya, memang beruntunglah sedikit malam ni. So mungkin yang tak faham tentang swing, mungkin dia dapat idea sebenarnya. Okay. Kenapa saya letakkan di area level ni? Okay, kenapa saya letakkan area di trailing stop di level ni? Sebab dia untuk kita cuba cover brokerage tu sebenarnya, brokerage fee. Okay, so at least kalau dia tiba-tiba jatuh, okay, kejap kalau dia naik tiba-tiba dia jatuh kan, so at least kita dapatlah cover brokerage tu. Tapi kalau macam contoh case macam ni kan, case macam ni, kita tengok macam ada orang dia akan terus okay, aku nak take profit. Okay, tak apa, aku nak take profit macam mana pun, aku dah untung dah. Okay, benda aku dah dapat dah, so syukur alhamdulillah. So it's good for me. So it's okay, boleh take profit terus. Tapi kepada siapa yang nak gunakan swing, contoh dia nak swing kan, bayangkanlah satu reason dia kenapa, market dah lama downtrend ni. Market dah lama downtrend, lama gila dia downtrend. So kita nak cuba tangkap sebenarnya satu movement sampai habis. Itu yang kita akan gunakan. That's why kenapa. Okay, so masa market dia naik macam ni kan, kita dah cover dekat level ni. So kita cuba play lagi. Naik, okay, dah cuak dah. Naik pula, dah naik lagi. Okay, alright. So kita akan pindahkan trailing kita di area level ni. Saya akan gunakan
previous low saya akan gunakan previous low dekat level ni. So kita akan naikkan sedikit. Okay, kita akan naikkan sedikit. Ini sebagai contoh. So at least orang kata kalau dia dah jatuh pun kita adalah busuk-busuk kita cover sedikit. Mana dah saya punya jap. Adalah cover sedikit, right? Adalah cover dalam berapa persen ni? 5%. Contoh kan 24%. Adalah cover sedikit 5%. Alright? Fresh breakout ada momentum kuat. Okay, alright, betul. So kita tengok lagi apa jadi masa tu. Naik lagi. Naik. Pump. Okay. Contoh, kita akan cuba lagi masuk dekat area level ni. Kita akan letak dekat dia punya lower point dia punya retracement point dekat level ni. So, adalah kita secure sedikit. So, instead of kita biarkan benda tu jalan macam tu je, adalah penting untuk kita gunakan function dekat dalam platform korang tu Tak semua broker ada sebenarnya, tapi ada few lah yang ada. Right? So, kita akan ubah daripada level ni, kita akan naikkan ke atas, anjakkan sedikit. So, daripada cover brokerage naik kepada 5%, naik kepada 11%. So tak apa, kita cuba tangkap lagi. So kita tengok. Kita cuba tangkap sampai habis. So naik pump. Okey. Dalam kes ni boleh dikatakan terkena lah, right? Nak buat macam mana kan? Terkena. So boleh dikatakan kita dapat secure at least dalam 11% lah. Alright, ini sebagai contoh. Macam level ni boleh dikatakan kita sakit kepala jugalah sebab dia dah mula naik kan sampai ke atas. So ini sebagai contoh lah tentang trading plan yang kita akan gunakan dekat dalam double bottom. So far dapat tangkap sesuatu tak? So far okey tak? So far okey tak? Sebenarnya untuk kita pasang trailing ni dia ada cara dia sebenarnya, tapi saya nak tunjukkan korang the idea je sebenarnya dulu. Saya nak korang dapat idea je dulu. Itu yang penting sebenarnya. Idea je dulu tentang tentang yang kita nak cerita tentang trailing ni kan ada part lah. Untuk trailing ni dia ada lagi cara-cara trailing dia sebenarnya. Dia bukan kita nak letakkan hentam kromo je. Dia ada strategi dia. Right? Tapi saya nak tunjukkan korang the idea je dulu. So at least kalau korang ada idea tu, mungkin contoh korang nak swing lah contoh kan. Tiba-tiba macam nampak macam okey lah, mungkin hari tu dah belajar, hari tu ini apa semua. Jadi kita pun cuba terus masuk. Right? So far dapat belajar sesuatu tak? Okay, so ini case study yang pertama. Boleh saya teruskan? Okay, boleh saya teruskan yang kedua. So ini tentang contoh yang jadi kita nak bagikan satu contoh yang tak jadi pula. Right? Okay, alright. Contoh yang tak jadi. Saya ada banyak contoh tapi memandangkan kita tak cukup masa, kita nak cuba tengok dekat dalam. Okay, saya nak bagi contoh kronologi. Kronologi Asia. Saya nak swing sebab tak selalu tengok chart. Mungkin teknik ni sesuai untuk tuan. Okay, kita nak tengok dekat kronologi Kronologi. Alright, kita nak tengok dekat kronologi dulu. Mana hari tu? Saya tak sempat nak plot. Sekejap, kita tengok sekejap. Okay, alright. Saya ada jumpa satu. Alright. Katakanlah time ni. Okay, katakan time ni kan. Market dia dah berubah dah. Okay, contohlah kita plot benda yang simple lah. Kita plot, mungkin contoh kita plot time ni trend line kan. Contoh Tuan Zafri cakap hari tu, kalau market dia dah berubah arah, dah downtrend, kata dia jumpa double bottom je, memang confirm akan naik lagi. So saya rasa mungkin market lepas ni, okay, mungkin dia ada potential untuk naik lah. Okay, sebagai contoh, kita dah nampak kan kat dalam ni, ada double bottom kan sebagai contoh. Okay, kita anggap benda ni double bottom lah Alright, kat level ni, kita nampak jatuh, naik, pump, kita nampak lagi. So kita beranggapan yang market okay, aku yakin yang market akan continue naik ke atas. So kita pun dah prepare siap-siap kita punya trading plan. Contoh, kita dah prepare trading plan dia. Lepas tu kita nak cuba entry dekat level ni. Contoh okay, contoh. Lepas tu kita nak masuk, ini cut loss decision kita. Tapi macam contoh tadi kan, ada yang tanya, dia nak cuba masuk based on support level dekat level ni. Contoh dia nak masukkan dekat level ni, contoh kan. Ini sebagai contoh kenapa saya cuba tegah daripada untuk kita buy di area level bawah ni sebenarnya. Alright, kenapa kita cuba nak tegah sebenarnya. Dan kita lebih encourage untuk masuk dekat area level ni. Alright, sebagai contoh, kita cuba tengok, kita replay dulu. Tengok kan, contoh kita dah buy dekat 99.5 sen. Okay, nampak naik.
okey dah ni. Faham? Contoh kan, Tuan Zafri kata kalau naik double bottom ni mungkin tangkap swing best ni. Best tangkap swing. Tapi apa yang berlaku lepas tu? Faham? Kita tengok sampai mana dia jatuh. Alright, so ini sebagai contoh dia. Contoh yang fail. Kenapa kita, masa kita cerita tentang trading plan sebenarnya, kita tegah daripada untuk kita buy di area support level ni. Alright, so tengok macam mana. So boleh dikatakan view kita tu tak menjadi lah sebagai contoh. That's why kenapa kita lebih encourage. Sometimes, kadang-kadang bila kita buy di area level ni, kadang-kadang dia tak jadi juga. Dia naik, dia main dekat level ni. Tapi selagi dia masih within the range, so kita boleh gunakan kita punya soft skills lah. Contoh kan, contoh ada yang cuba nak buy di area level ni, lepas tu contoh dia nampak dekat level ni, dia nak jual terus sebagai contoh. Itu pun salah satu dia. Sebab ada orang lain trading plan dia. Right? That's why kenapa bila orang cakap A, korang tak boleh follow A. Sebab mungkin contoh korang ni scalper. Contoh macam Puan Rohana Macam Puan Rohana. Saya scalper. Saya nak follow orang ni. So tengok dia boleh buat profit selalu. Tapi dia punya style ni adalah swing. Mungkin kurang sesuai. Mungkin kurang sesuai kepada kita. That's why trading plan orang berbeza-beza. So that's why kenapa perlunya circle. Right? So perlunya circle untuk kita faham each other. Alright, tuan, double bottom ni boleh tak guna MA 200 dan 15 untuk for signal kalau nak swing. Sebagai contoh, kalau kita nak gunakan, kita panggil sebagai, dah masuk pula dekat dalam golden cross kan. So dah masuk pula. So terus terang kita gunakan, kita tak gunakan moving average sebenarnya. Tapi apa yang kita boleh buat sebenarnya, kadang-kadang apa yang berlaku, masa kita nampak market tengah double bottom, dia tak ada pun kita nampak dia punya cross tu sebenarnya. So sebagai contoh, kalau kita nak gunakan boleh buat test. Tapi apa pun yang penting, paling penting sebenarnya adalah trading plan, right? Alright, berapa ramai belajar sesuatu? Berapa ramai belajar sesuatu? Ramai. Alhamdulillah. Thank you so much Tuan Ahmad Faiz. Alright. So tentang double bottom ni dia tak complicated sangat, dia simple je. Saya belajar teknik baru. Alhamdulillah. Thank you so much Tuan Abdullah. Itu yang kita terapkan sebenarnya. So kalau korang dapat belajar benda ni, korang dapat faham, boleh tak bagi saya meter daripada 10% hingga ke 70%? Berapa faham korang sebenarnya? Faham sedikit, right? Alright, thank you so much. Thank you so much. So bermaksud saya dapat fahamkan korang lah. Thank you so much. Yang dapat 70%, 65% is okay. Untuk kita fahamkan lagi, kita kena banyakkan practice. Alright? So saya nak go through tentang paling last. Saya nak ceritakan sedikit tentang kesilapan sebenarnya. Boleh tak? Kesilapan orang yang gunakan double bottom ni. Boleh tak? Boleh? Alright. Thank you so much. Alright. So sebenarnya tentang double bottom ni sebenarnya dia ada banyak tau. Dia ada banyak benda-benda yang kita ada ramai student juga sebelum ni. So kita ada ramai kawan dalam trading juga. Saya pun ada ramai kawan dalam trading kan. So bila kita trade kan bersama, kita nampak semua benda, ramai orang dia ada masalah ni sebenarnya. Masa dia nampak double bottom je, terus dia, salah satu contoh dia lah, dia gelabah. Dia gelabah, dia terus macam dia tak sabar. Dia tak sabar, terus dia nak masuk bagi contoh. Alright, lepas tu itu okey lagi, dia tak sabar, it's okay. Mungkin dia dah cuba buy on support. Lepas tu dia tak ada trading plan, bagi contoh. Itu yang bahaya sebenarnya. Sebab kita tak nak daripada capital kita, daripada dah loss dalam 20% kan, tiba-tiba loss sampai 70 to 80%. So mana lagi bagus sebenarnya? Kita punya loss 10% ataupun 90%. Siapa boleh bagi tahu? 10% ke 90%? Alright, kita cerita tentang trading kita tak cerita tentang investing Investing agak berbeza sedikit daripada trading. Sangat berbeza sebenarnya. Betul. So of course 10%. Kita trader, kita trader. Kita bukan investor. So bila kita nak trade, that's why pentingnya kita nak jaga kita punya cut loss decision tu. Right? Tentang kesilapan trader sebenarnya. Alright. So satu benda yang kita panggil sebagai dia gelabah kan, dia tak ready, so fear of missing out. Itu sebagai contoh. Dia nampak je double bottom, terus dia rasa ni confirm ni. Nampak double bottom, dah ada dua kan. Ini baru form satu, terus dia tiba-tiba dia nak jadi ahli nujum.
okay, dia dah jatuh dah ni, dah downtrend, aku dah nampak dia retrace sikit ni, confirm double bottom, lepas ni confirm double bottom. Padahal benda tak confirm lagi, benda tak jadi lagi. Alright, so dia terus nak masuk. Alright, so itu yang pertama. Okay, yang kedua pula, okay, yang kedua pula adalah dia meletakkan harapan yang tinggi lah. Okay, dia meletakkan harapan yang tinggi, dia tak ada trading plan, dia tak be prepared. Sebab ramai orang sebenarnya dia terciduk dekat dalam trading ni adalah disebabkan oleh dia tak bersedia. Right? Itu masalah ramai trader yang kita dah experience dah ramai sebelum ni. Rakan trading, lepas tu apa ni? Rakan trading ada, student pun ada. So itu salah satu benda yang kita dapat tengoklah sebenarnya. Right? Lepas tu yang ketiga pula adalah dianggap saham ni seperti skim cepat kaya. Right? So tolong bila kita nak trade ni, okay, tolong, kita bukan berjudi tau. Kita nak trade, kita nak cari rezeki sebenarnya. So tolong tolong buang satu mentaliti yang orang kata yang kita nak trade ni, kita nak instant kaya. Okay, instant kaya. Kalau korang jumpa dekat mana-mana di Miser sebenarnya, ini masalah yang selalu berlaku. Ini masalah yang kita selalu discuss sebenarnya bersama kita punya rakan-rakan di Miser yang lain lah. So ramai orang sebenarnya dia ada masalah ni. Dia nak instant kaya. Alright, so tolong sebelum kita nak mula trade, tolong buang permasalahan tu. Tolong buang kita punya mindset, mentality tentang benda tu. Alright, lepas tu yang keempat pula adalah, okay, double bottom ni dianggap confirm profit. Okay, bagi dia semuanya bukan tentang double bottom je, tentang technical tools yang lain pun. Alright, technical tools yang lain pun dia anggap yang semua benda ni holy grail. Holy grail ni kita panggil sebagai tak ada cacat celah lah. Okay, memang winning rate dia 100% je manjang. Memang tak ada benda macam tu. Memang tak ada. Okay, tapi ada satu. Ada yang nak tahu tak? Okay, ada satu sebenarnya teknik holy grail yang paling betul sebenarnya. Okay, ada satu benda ni. Ada satu je yang paling holy grail bagi saya. Alright? Okay, yang paling perfect sebenarnya, okay, bukan volume, bukan. Cetega. Okay, teknik yang paling perfect sebenarnya adalah trading plan. Okay, trading plan. So ingat cakap saya, trading plan memainkan peranan yang sangat penting. Thank you so much, Tuan Zeng. Okay, Tuan Zeng. Alright, thank you so much. Betul. Okay. Alright, so trading plan memainkan peranan. Betul. Chart bergerak ke kanan, tak ada lagi lah chart bergerak ke kiri. Okay, alright. Okay, so itu yang okay, apa ni? Sorry, dapat nampak skrin tak? Okay, so itu yang keempat. Dan yang kelima adalah salah rules dalam plotting untuk sedapkan hati. Sebagai contoh kan, dia nak plot. Contoh dia belajar trading plan lah. Contoh dia belajar dari bottom. Dah belajar kan, dah habis kita punya session ni, dia belajar. Kali tiba-tiba dia tunjukkan dekat dalam apa ni? Dia tunjukkan dekat dalam, bila dia nampak dekat dalam chart kan, dia nampak dekat dalam chart dia bukan double bottom. Tiba-tiba dia semakin jatuh ke bawah kan. Okey, saya nak tunjukkan dulu lah. Okey, saya nak tunjukkan kejap. Okey, saya ada masa sedikit lagi Dapat nampak tak skrin? Okey, ini sebagai contoh. Dia nampak market time ni jadi macam ni kan. Contoh movement dia time ni macam ni. Okay, contoh movement dia time ni macam ni. Contoh. So masa tu dia nampak. Masa market dia move bergerak macam ni, dia paksa tau. Dia kata, okay, double bottom ni. So aku akan plot daripada atas ke bawah, naik ke atas. So okay, confirm akan naik. Itu sebagai contoh dia. Okay, so ini dah salah sebenarnya. So kalau boleh tolong jangan paksa benda-benda macam ni. Kalau tak boleh, buang. Tak boleh, buang. Okay, cari yang baru. So kita kena sentiasa mencuba sebenarnya. InsyaAllah korang punya rezeki akan sampai. Alright. Okay. Can give an example of trading plan. Okay, saya akan bagi lepas ni. Okay, saya nak go through yang paling last Saya nak share sedikit. Alright. Okay. Alright, so okay, saya nak berikan korang satu sumber rujukan lah, korang boleh screenshot. Okay, so korang boleh tengok dekat dalam buku Getting Started in Chart Patterns, second edition daripada Thomas and Bulkowski. Lepas tu yang kedua pula, korang boleh refer dekat dalam Candlestick Charting Explained, Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures. Okay, korang boleh tengok dekat dalam ni. Okay, nampak? Dapat nampak? Dapat nampak tak? Okay Alright. Boleh Alright, thank you so much.
Okay. Dan last kali daripada saya punya side, sebelum kita nak habiskan kita punya session, sebelum kita go through dekat dalam mana ni, dekat dalam kita punya Q&A, questionnaire. So kita nak ceritakan sedikit lah, kita nak bagi tahu tentang ilmu ni tanpa amal umpama pokok yang tidak berbuah. So bila kita nak tanam pokok apple lah contoh. Kita tanam pokok apple tapi dia tak ada buah apple. So itulah sebagai contoh. Kita belajar tapi kita tak amalkan. So that's why lah kenapa sometimes dia benda tu yang akan mengganggu kita sebenarnya. Benda tu yang akan macam, ya aku tak belajar apalah, contoh. Okay, sebab sangat penting sebenarnya bila kita datang ke majlis ilmu ni, kita dapatkan ilmu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan idea yang lebih besar sebenarnya. Dan yang ketiga, kalau boleh jangan sampai kita tak dapat apa-apa. Right? Okay. Alright. So, berapa ramai belajar sesuatu pada malam ni? Okay, berapa ramai belajar sesuatu? Okay, berapa ramai belajar sesuatu? Okay, berapa ramai dapat idea yang lebih besar sebenarnya apa yang kita go through malam ni? Okay, alright. Okay, berapa ramai nak belajar lagi? Berapa ramai yang nak belajar dengan lebih banyak sebenarnya? Alright, so insyaAllah lepas ni kita akan adakan live dekat Facebook page. Alright, so ini detail saya. Kalau korang nak tele saya, PM boleh. Tapi mungkin kita tak dapat reply on the spot. So bagi saya masa sedikit lah. Okay, alright. So Facebook page pun ada kat dalam ni. InsyaAllah lepas ni kita akan live lah. Alright, so thank you so much. Alright, so okay, Syaz. Okay, terima kasih Encik Zafri Aziza di atas perkongsian. Saya suka quotes yang diberikan tadi. Tanpa mengamalkan ilmu ibarat macam kita tak pokok yang tak berbuah. Betul tak? Betul. Ya, terima kasih. Okay, sekarang kita akan masuk ke Q&A session. So kepada sesiapa yang ingin mengajukan soalan kepada penceramah kita pada malam ini, boleh type soalan anda di Q&A box sahaja.